Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami wakil KQA DQ kumpulan 1. InsyaAllah pada hari ini kami akan membentangkan kertas kerja kami pada webinar kajian Quran dan Hadis di era ICT tahun 2022. Tajuk kami pada hari ini ialah Sumbangan Azdan Learning Center dalam melaksanakan kelas pengajian Al-Quran secara atas talian di era pandemik COVID-19. Berikut merupakan antara elemen yang akan kami bentangkan. Sebelum itu, sukanya saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Suhaib bin Saufi. Nombor metrik 1191121. Kita pergi kepada abstrak. Melatar belakangkan krisis pandemik COVID-19 yang mengancam situasi sosio-ekonomi global negara, Pusat Pengajian Azdan Learning Center telah mengambil tindakan untuk melaksanakan rancangan pengajaran Al-Quran dalam talian bagi usaha mengekalkan kerelevanan Al-Quran dalam era zaman ini, iaitu wabak COVID-19. Dan kertas kerja ini ditulis adalah bertujuan untuk menyokong usaha Pusat Pengajian Azdan Learning Center dalam menyebarkan ilmu Al-Quran walaupun tidak dapat dilakukan secara bersemuka. Ia juga bertujuan bagi menekankan isu ini supaya ia dapat membantu dan menyediakan platform kepada masyarakat Islam di Malaysia untuk mempelajari Al-Quran. Seterusnya kita lanjutkan kepada pendahuluan. Al-Quran ialah kalamullah yang mengandungi mukjizat yang mana diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Jibril AS, ditulis dalam mushaf, dipindahkan kepada kita secara mutawatir dan menjadi ibadat dengan membacanya. Untuk mengekalkan Al-Quran dalam kehidupan kita, kita mesti sentiasa membaca dan mengingati serta memahami isi kandungannya agar berada dalam jiwa dan hati setiap Muslim. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Dan berdasarkan hadis juga, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang yang paling baik di antara kamu adalah seseorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Pengajaran daripada hadis tersebut ialah umat Islam dituntut untuk mempelajari Al-Quran serta mengajarkannya sama ada untuk memperbetulkan bacaan, memahami isi kandungan dan beramal dengan segala hukum hakam yang telah ditetapkan. Seterusnya kita lanjutkan kepada kajian literatur. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Habib Muhammad bin Rozani, 1191159. Okey, seterusnya kita pergi kepada kajian literatur. Okey, kami mengambil 5 daripada kajian-kajian lepas. Kajian yang pertama adalah daripada Nur Atika Abdul Aziz 2018 yang bertajuk Penguasaan Pembelajaran Al-Quran Berbantukan aplikasi multimedia interaktif Smart Iqra, kajian di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Almar, Pulau Pinang. Kajian ini dilaksanakan bagi mengenal pasti penguasaan pembelajaran Al-Quran dalam kalangan murid OKUMP di SKPK Almar dalam menggunakan aplikasi multimedia interaktif Smart Iqra. Seterusnya, kajian yang kedua adalah daripada Ginanjar Akhbar 2016 dalam kajiannya yang bertajuk Metod Pembelajaran Al-Quran Melalui Media Online. Kajian ini membincangkan tentang penguasaan pembelajaran Al-Quran berbantukan aplikasi multimedia interaktif Smart Iqra dalam kalangan murid UKUMP di SKPK Almar. Manakala kajian yang ketiga pula adalah daripada Mata Azil 2020 bertajuk Paradigma Belajar Mengaji Secara Online pada Masa Pandemik Coronavirus Disease 2019 COVID-19. Pada penelitian ini, penulis menjelaskan tentang efektiviti belajar mengaji secara atas talian. Penulis juga membincangkan tentang masalah efektiviti belajar mengaji secara online agar belajar dan mengajar tetap berjalan di masa pandemik COVID-19. Kajian yang keempat adalah menurut Hashim 2016, perbandingan kaedah hafazan Al-Quran tradisional dan moden satu kajian awal. Kertas kerja ini membincangkan kajian lepas berkaitan dengan kaedah hafazan Al-Quran secara tradisional dan moden bagi mengenal pasti kajian lanjutan yang diperlukan untuk pengukuran kaedah hafazan sedia ada. Seterusnya, kajian yang kelima adalah daripada El-Hajj 2010, E-Halagat and E-Learning System for Teaching the Holy Quran. Kertas kerja ini membentangkan tentang satu aplikasi yang dikhaskan untuk mengajar cara membaca Al-Quran
dan menghafalnya dengan cara yang sama yang dilakukan di sekolah-sekolah tahfiz. Okey, itu sahaja daripada kajian literatur. Seterusnya kita pergi pada metod kajian. Suka saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Zulfikri bin Saidina Ali 1191147. Okey, saya akan membentangkan metodologi kajian. Okey, kajian yang dijalankan ini menggunakan kaedah kualitatif dalam melaksanakan kajian dengan mengkaji dan mengumpulkan maklumat berkaitan. Kaedah yang digunakan oleh Azdan Learning Center dalam melaksanakan kursus Al-Quran secara atas talian, merangkumi semua aspek mengikut matlamat dan objektif yang telah dibahaskan sebelum ini. Kita pergi kepada seterusnya, prosedur pengumpulan data. Kajian ini telah dihasilkan melalui beberapa kaedah pengumpulan data, iaitu yang pertama, pembacaan. Okey, penulis telah mengumpulkan sebahagian informasi berkaitan pelaksanaan kelas Al-Quran secara atas talian oleh Azdan Learning Center yang terdapat pada bahan-bahan rujukan yang lain, misalnya jurnal-jurnal, artikel dan juga sumber-sumber lain yang berkaitan. Maklumat daripada laman sesawang juga dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam kajian ini. Kaedah yang kedua adalah pemerhatian. Penulis juga telah membuat beberapa pemerhatian serta tinjauan untuk melihat perkembangan yang berlaku ke atas pihak Azdan Learning Center dalam menawarkan kelas Al-Quran secara atas talian ini, terutamanya sepanjang pandemik COVID-19 ini yang melanda dunia amnya serta negara Malaysia khasnya. Kaedah yang ketiga ataupun yang terakhir sekali adalah kaedah temu bual. Penulis telah mengaplikasikan kaedah temu bual tidak berstruktur dengan memilih responden yang berkaitan dengan kelas Al-Quran secara atas talian ini. Tujuan pengkaji mengadakan temu bual adalah untuk mendapatkan maklumat yang sukar diperolehi secara langsung. Kita pergi ke seterusnya. Kita sambung kepada bahagian dapatan kajian dan perbincangan yang mana akan dikupas oleh saya Muhammad Izzatul Zaki bin PME nombor matrik 1191254. Untuk yang bahagian dapatan kajian dan perbincangan, penulis mendapati usaha yang dilakukan oleh pihak Azdan amat baik dan bermanfaat serta membuka mata masyarakat kita pada saat ini untuk mengaji Al-Quran. Sedikit latar belakang berkenaan dengan Azdan, iaitu ianya ditubuhkan oleh Ustaz Anas bin Azmi yang merupakan alumni SIM jurusan pengajian Al-Quran dan Sunnah. Beliau membangunkan Pusat Al-Quran Azdan atas idea dan nasihat daripada ibunya, seterusnya mengembangkan Pusat Al-Quran Azdan sehingga berjaya ke hari ini. Berdasarkan rajah yang dipaparkan, iaitu menunjukkan bahawasanya merupakan salah satu pakej belajar Al-Quran yang ditawarkan di Azdan, iaitu mengaji ekspres yang merupakan satu seminar yang menggabungkan 3 formula. Berdasarkan komen dan maklum balas yang diterima, rata-rata peserta berpuas hati dengan kelas yang dijalankan. Penulis juga sempat menemu bual saudara Ashraf Syafiq Aziz yang merupakan salah seorang tenaga pengajar di Azdan. Beliau menyatakan bahawa pengajian secara atas talian ini amat sesuai dijalankan, namun terdapat juga kebaikan dan keburukan. Antara kebaikannya ialah ianya dapat menarik masyarakat untuk mengaji bukan sahaja daripada kawasan sekitar, malahan mereka yang jauh juga dapat menyertai, manakala kelemahannya pula ialah dari sudut suasana dan juga komunikasi yang kurang antara guru dan dengan pelajar. Penulis berpendapat usaha yang dijalankan ini sangat baik dan bermanfaat kepada ummah kerana kita di era ICT ini segala maklumat dapat diakses di hujung jari dan kelebihan yang ada ini amatlah berguna seandainya kita manfaatkan untuk kebaikan. Seterusnya, pada sudut kesimpulan pula, penulis membuat 3 kesimpulan, iaitu yang pertama, Al-Quran adalah pedoman bagi seluruh umat manusia, iaitu sebagaimana yang kita tahu, membaca Al-Quran bukan lagi suatu hal yang asing, malahan ianya adalah sebagai ibadah yang terpenting berbanding ibadah-ibadah yang lain. Yang kedua, kesimpulannya ialah usaha yang dijalankan ini wajar dijadikan model rujukan lebih-lebih lagi dalam keadaan situasi wabak yang melanda dunia ketika ini. Ini kerana masyarakat mempunyai banyak masa yang terluang disebabkan oleh arahan serta prosedur baru yang ditetapkan oleh majikan untuk bekerja dari rumah
Jadi tiada alasan untuk mereka tidak mengajar. Terusnya, yang ketiga, yang terakhir, setiap mukmin perlu mengubah amalan membaca Al-Quran menjadi amalan harian dan bukannya membaca ketika ada masa terluang sahaja. Al-Quran adalah senjata yang paling ampuh untuk menyucikan jiwa daripada banyaknya dosa serta noda maksiat yang sering kita lakukan, sama ada secara sedar atau tidak sedar. Sekian sahaja pembentangan kertas kerja daripada kumpulan kami. Minum sirap dengan selasih. Sekian, terima kasih.